Okey, hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini yang bertajuk Pola Carta Timbal Balik dan Berterusan. Bersama kita pada hari ini Tuan Haji Zainal Arifin. Assalamualaikum Tuan Haji Zainal, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Syah sihat? Sihat Alhamdulillah. Selamat Hari Merdeka Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, selamat Hari Merdeka. Besok kita menyambut Hari Merdeka. Ya, Ya. merdeka. Okey, alright. Okey, buat pengetahuan semua, webinar kita hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Live Champs Jam Berhad. Okey, sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas segala keputusan, pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenal latar belakang Tuan Haji Zainal Arifin yang sangat famous. Tuan Haji Zainal Arifin merupakan Certified MSCA dan merupakan Certified Technical Analyst, Certified Financial Nation dan juga merupakan Senior Vice President untuk Inter-Pacific Securities Nilai Berhad. Dan beliau juga mempunyai banyak lagi pengalaman yang kalau Syaz baca, kita akan mengambil banyak masa. Okey, Tuan Haji, rasanya Tuan Haji boleh mulakan lah kot sebab banyak lagi ramai yang nak tunggu-tunggu kan. Okey, baik. Okey. Terima kasih kepada Cik Syaz. Okey, terima kasih kepada Cik Syaz. Dan juga terima kasih kepada Live Champ dan juga Bursa Malaysia yang memberi ataupun yang menaja program kita hari ini. Okey, terima kasih kepada semua. Yes, kita dah beberapa kali ya kita berjumpa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, besok adalah hari cuti ya, holiday. Besok tak ada market. Tapi dekat US ada market ya. Okey, dekat Malaysia aja tak ada market. Dan besok apa? Besok Hari Merdeka lah yang tuan ya. Hari Merdeka je. Merdeka, merdeka, merdeka. Okey, baik. Dan juga kita dah ada menteri baru. Kita dah ada dalam apa kita panggil, kita dah ada kabinet yang baru dan mereka telah berjanji 100 hari yang pertama untuk mereka membuat perubahan ya. InsyaAllah kita akan melihat perubahan dan bila perubahan ini berlaku, ianya akan memberi kesan kepada pasaran. Okey. Baik, saya pun nak share sedikitlah. Kita nak mula teruskan kita punya program hari ini iaitu sekejap saya bagi skrin dulu Zas. Dan mana dia? Okey, skrin Bursa Malaysia. Mana pula dia? Okey. Sekejap tuan-tuan, sekejap ya. Kita nak buat untuk saya untuk bagi slideshow. Kenapa pula dia tak nak bagi slideshow ni? Okey. Where is the slideshow? Sekejap tuan-tuan ya. Okey. Lari buat dia. Okey. Kejut. Okey, alright. Okey, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada tuan-tuan yang perempuan yang bersabar menunggu ya. Terima kasih tuan-tuan perempuan. Baik, sebelum kita mula saya nak tahulah tuan-tuan dan perempuan ni ya. Ya tuan-tuan boleh dengar dengan suara dengan jelas dan juga tuan-tuan berada di mana tuan-tuan? Tolong jawab dalam chat supaya saya lebih tahu. Saya tahulah tuan-tuan ada kat sini ya. Taklah saya bercakap seorang-seorang tuan-tuan dan perempuan ya. Okey, Bukit Jalil, Cik Zamir, terima kasih. Okey, lajunya. Alamak, tak sempat baca semua. Ya. Muhammad Fadil Mansur Mustafa, UK Perdana, Putrajaya. Okey, alhamdulillah. Putrajaya. Sabah, alhamdulillah. Sabah. Jelas tuan. Siti Zahidah. Ya, jelas tuan. Terima kasih. Nur Hanani, Port Dickson. Suhaida bin Maksud, Singapura. Okey. Dia sampai ke Singapura tuan-tuan ya. Junaidi Yusof, Bandar Baru Bangi. Wan Hamizan, Laut and Club. Pulau Pinang. Yes, Sabah. Sungai Petani. Dari Sungai Petani sampai ke Sabah ya. Sampai ke Sabah sampai ke Singapura, Kota Kinabalu Sabah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Itulah tuan-tuan dan puan ya. Dengan adanya teknologi ini ya. Dengan ada teknologi kita ini, so dulu ini katakan blessing in disguise ya. Kalau kita buat seminar di Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur ya datang. Kalau orang daripada Sabah dan Sarawak datang ya. Datang dengan kos yang sangat tinggi dan sebagainya. Jadi sekarang ini walaupun tuan-tuan duduk di rumah saja, depan handphone, depan komputer pun kita boleh menuntut ilmu. Okey? Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya banyak. Terima kasih puan. Saya nak baca semua kan.
habis masa kita baca nama tuan-tuan. Tetapi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tidak terhingga yang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang memberi respon. Terima kasih tuan, terima kasih. Alhamdulillah ya. Raudah, Saleh, Teluk Intan ada, Bandar Penau, macam-macam tuan. Alhamdulillah. Baik, saya nak mulakan supaya saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan untuk bertanya ya, tuan-tuan ya. Sebenarnya sesi ini adalah sesi yang terakhir saya bersama dengan Live Champ untuk tahun ini. Tuan-tuan tak tahu lagi lah. Tapi insya-Allah mungkin ada lagi dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun saya masih lagi berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan iaitu ilmunya di masang Facebook saya, dalam saya punya page dan sebagainya ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi hari ini kita nak bercerita ya, ataupun saya nak berkongsi dengan tuan-tuan iaitu apa yang kita panggil pola, carta, timbal balik dan berterusan. Dia benda mana ya? Okey. Sebenarnya adalah, kalau bahasa Inggeris dia senang sikit ya tuan-tuan ya, iaitu reversal dan continuation. Itu saja ya, reversal continuation. Sebenarnya topik ni panjang tuan-tuan. Kalau kita nak buat betul-betul memang sangat panjang ya, tuan-tuan. Tetapi ya tuan-tuan, ianya saya tak boleh cover semua. Jadi saya akan cover sedikit saja. Bukan kedekut ilmu. Sebabnya adalah supaya apa yang saya share ni tuan-tuan dan puan boleh guna. Saya share semua benda, habis cerita, sehabis dia kan, apa yang belajar ni? Entah, banyak sangat. Kepala berasap. Keluar asap kiri kanan. Telinga keluar sini asap, sini keluar asap. Dengan hidung keluar asap ya, macam naga tuan-tuan ya, tak guna. Jadi tuan-tuan ni kita, walaupun belajar satu benda, kita boleh praktikkan, itu adalah lebih baik ya, tuan-tuan. Baik. Kita nak pergilah sekejap satu ya. Okey, boleh saya nak mulalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Sebagai salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk bagi berkat insya-Allah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Kita pergi kita punya lah. Alright. Ini sudah. Okey, ni pun sudah. Okey ya. Saya kat luar lagi handsome tuan-tuan ya. Yang kalau dekat gambar ni memang handsome dah, tapi dekat luar lagi handsome lah. Okey. Baik. Dan juga saya nak ucap terima kasih ya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Iaitu pada minggu lepas saya punya hari jadi. Okey, hari jadi kan. Jadi banyaklah saya dapat hadiah macam-macam lah. Hadiah saya dapat kan. Banyaklah hadiah yang orang bagi yang macam-macam lah. Mana pula hadiah tadi? Hari ni pun. Dan ni ya tuan-tuan dan puan ya. Saya dapat hadiah ni. Mana ni? Ni. Saya dapat hadiah ni. Iaitu pen ya. Pen shaver yang diberi oleh anak murid dan sebagainya ya. Macam-macam lah. Ada belon lah, ada semuanya macam. Macam budak kecil lah tuan-tuan ya. Okey. Dan terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang tak bagi hadiah, tak apa. Yang paling penting ialah tuan-tuan punya doa ya. Doa tuan-tuan lebih berharga dan lebih bernilai. Jadi mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan dan puan-puan itu, maknanya kita semua ini iaitu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Okey. Kembalikan atau berterusan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kena konsentrate yang pertama sini ya. Ataupun apa dia penting? Pertama maksudnya yang awal-awal ni. Sebabnya adalah ianya sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan memahaminya. Sebenarnya ilmu technical analysis ni tuan-tuan dan puan ya, sebenarnya jadi mudah saja kalau tuan-tuan tahu apa punca dia. Apa punca dia ya? Dalam technical analysis puncanya hanya ada 4 ya. Ada 4 je punca dia. Ya, banyak pun kita belajar sampai PhD pun dalam technical analysis sebenarnya asasnya ada 4 saja. Itu asas ya. Dia punya lepas tu akar dia panjanglah cerita dia kan, tapi asasnya hanya 4 saja. Okey, apa dia? Trend ya, uptrend, downtrend, support dan resistance. Itu saja. Uptrend, downtrend, support dan resistance. Support resistance dia bagi dua pula, iaitu apa dia? Overbought dan oversold. Itu adalah asas dia tuan-tuan ya. Jadi kalau kita belajar lebih panjang lagi, kita belajar lebih mendalam ke lagi semua kan. Tapi sebenarnya semuanya terangkum kepada 4 benda ini. 4 benda saja. Dan jadi sebenarnya adalah mudah saja. Jadi kalau kita tengok kita belajar tu, ini untuk apa? Ini untuk adalah trend. Ini untuk apa? Ini untuk support resistance. Dan jadi kalau kita tahu, sebenarnya mudah untuk kita tahu dan mudah untuk kita merungkaikan ilmu tersebut, jadi mudah untuk kita faham ya. Kalau nak kira contohnya indikator bermacam-macam ya tuan-tuan dan puan ya. Saya dah 36 tahun ya tuan-tuan dan puan ya, dan saya gunakan semenjak daripada saya sebelum masuk dalam market lagi, saya dah menggunakan technical analysis. Ya, jadi orang kata technical analysis orang tu dah sampai dah naik
naik apa dah, naik muntah ke apa tu. Sampai ke tahap itu maknanya kita dah tahu dah bermacam-macam semua benda. Jadi kita tahulah apa dia punya kebaikan, apa dia punya kelemahan, ya, dan di mana nak kita gunakan dan di mana tak sesuai untuk kita gunakan. Okay. Semua ilmu adalah sama, tuan-tuan. Maknanya kita mesti sampai ke satu level, kita tahu apa kebaikan dia, apa kekurangan dia, dan juga apa yang di mana kita boleh gunakan, di mana kita boleh gunakan. Bila sampai ke tahap tu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, jadi kita akan tahu, okey, ini dia punya kelemahan. Jadi kita gunakan benda yang lain. Kan? Jadi itulah contohlah, contoh-contoh, tuan-tuan. Okey. Ini contoh yang diberi oleh arwah guru Tok Guru Ni Aziz, ya, yang saya masih ingat sampai sekarang lah, tuan-tuan dan puan. Ya. Dia kata, blade tu apa? Pisau cukur. Pisau cukur. Pisau cukur ni tajam, tuan-tuan dan puan. Ya. Tapi, tak boleh potong balak. Betul tak, tuan-tuan? Itu maksudnya. Maksudnya adalah, iaitu, ada betul ianya tajam, tetapi tak boleh digunakan untuk benda yang lain. Benda ada kelemahan dia. Itu maksud dia. Sama juga ilmu-ilmu ni, tuan-tuan dan puan. Ya. Itu sama. Ilmu technical analysis ke, fundamental ke, sama juga. Jadi, dia ada kekurangan, ada kelebihan dia. Okey, baik. Hari ini saya nak kongsikan, tuan-tuan dan puan, itu reversal dan juga continuation ataupun pembalikan dan berterusan. Okey. Yang pertama sekali, itu. Yang pertama, setiap pembalikan atau berterusan mesti ada trend. Ya. Mesti ada trend. Orang tengok, reversal ataupun continuation. Ya. Pertama sekali tengok apa? Ada trend tak? Kalau tak ada trend, ianya bukan reversal, bukan continuation. Simple saja. Itu yang pertama. Yang paling penting. Mesti ada trend. Kita tengok ya. Nampak? Trend. Okey? Okay. Yang kedua, iaitu memecah garis trend. Ya, ini adalah dipanggil pembalikan. Saya sebut ini ialah reversal, ya, pembalikan. Pembalikan maksudnya apa? Apabila ia reverse ataupun ianya pecah trend. Maksudnya trend itu maksudnya mungkin trend line, ya, ataupun mungkin tuan-tuan menggunakan moving average. Biasanya kita gunakan trend line. Bila dia pecah trend line, bermaksud ianya akan reverse lah, bukan reverse, ya. Ataupun kita panggil biasanya lah, tuan-tuan bisa dengar, ya. Itu apa kita panggil? Kita kata, ya, trend is your friend till it bend. Maksudnya apa? Maksudnya trend ini kita akan ikut lah, macam kawan kita lah, ikut sampai dia bend lah. Maksudnya dia patah, maksudnya that is game over. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, itu semakin besar pola dia ataupun semakin besar dia punya apa kita panggil dia punya formation tersebut, ianya semakin besar potensi dia. 3, ya. Okey. Next one. Okey. Dan tuan-tuan dan puan, ya, iaitu bila kita sebut pembalikan ataupun reversal, ianya mesti berlaku sama ada di atas ataupun di bawah. Ya. Bukan di tengah, tuan-tuan. Ya. Atas atau bawah. Okay. So, apa beza dia antara atas dan bawah? Ya. Dalam bahasa Melayu, kita panggil palung dan puncak. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil peak and trough. Ya. Peak, atas, ataupun dan juga trough. Itu kita panggil peak and trough. Okay. Bezanya adalah begini. Kalau dia reversal di atas, ya, maksudnya dia akan naik, kemudian dia reverse, maksudnya dia turun ke bawah lah, ataupun dia reversal turun ke bawah. Okay. Ianya biasanya, tuan-tuan, ya, reversal daripada atas ke bawah ni, ya, dia pendek. Ya, dia pendek, dia short, maksudnya dia cepat, ya. Dia naik, dia turun laju. Itu biasa, normal. Biasanya begitu, ya. Kebiasaannya begitu. Ya. Adakah yang dia sideways lama dia turun? Ada juga. Tetapi kebiasaannya apabila ia reverse, ia selalu reverse cepat, ya, reverse cepat. Okey. Dan harga dia tidak menentulah. Maknanya dia naik, kadang-kadang apa tu dia reverse cepat. Okey. Itu kalau di atas. Kalau di bawah pula, ianya mengambil masa yang lama. Maksudnya apa? Maksudnya gini, tuan-tuan. Dia turun dan ianya bukan naik terus, ya. Kecuali V lah. V shape, yes. Ya, V shape, yes, betul. Tapi biasanya dia akan turun, kemudian dia akan sideways, baru dia akan naik. Itu beza, ya. Itu perbezaan di antara peak ataupun puncak, dan perbezaannya apa kita panggil reversal ataupun pembalikan di atas dan juga perbezaan pembalikan di bawah. Itu adalah perbezaan di tuan-tuan, ya. Okey. Dan juga jumlah dagangan, ya, maknanya volume, ya, tuan-tuan, ya. Volume sangat penting, iaitu apabila pembalikan ataupun reversal ini berada di bawah. Maksudnya kenaikan itu mesti ada. Bila nak naik itu mesti ada volume. Tanpa volume, ianya tak jadi. Ya. Tanpa volume, reversal daripada bawah tak jadi. Ya. Tak mungkin, tak jadi. Kalau tak mungkin, tapi biasanya tak jadi lah. Okay. Tetapi tidak di atas. Kalau di atas berkemungkinan tak ada volume. Maksudnya dia naik,
Dan dia turun tu tak ada volume. Bukanlah volume kosong, maksudnya kurang volume. Itu maksud dia, ya. Bukan tak ada volume, maksudnya kosong. Bukan tiada tu bukannya kosong. Maksud tiada di sini maksudnya adalah kurangnya volume. Ya. Tidak semestinya ada big volume baru dia naik. Ya. Dan itu sebabnya tuan-tuan dan puan, yang biasa kita dengar, objek yang selalu saya sebut juga, iaitu kenaikan dia lambat, penurunan dia cepat. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kita tahu kenaikan lambat, penurunan cepat, apa kita nak buat? Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita nak beli, kita mesti ada confirmation. Baru kita beli. Maknanya kita beli lambat lah. Tetapi, kalau kita nak jual, the first signal of going down, kita dah cabut, dah jual. Jadi ini adalah maxim yang harus kita gunakan lah di dalam trading. Itu yang kita gunakan di dalam trading. Kenapa tuan-tuan boleh lihat, banyak counter-counter, dan naik slow je, naik sikit. Sekali turun, terus turun. 2 hari habis semua, 100% down. Kan? Jadi itu yang berlaku. Itu sebabnya dia turun cepat. Naik lambat, turun cepat. Okay. Next one. Ini adalah puncak dan palung. Okay, ini contoh yang tuan-tuan. Okay. Ini yang kita panggil, ataupun kita panggil apa tu, head and shoulder. Head and shoulder. Tak nampak kat atas. Sekejap, tuan-tuan dan puan. Kita tengok. Okay, head and shoulder. Alright, head and shoulder. Okay. Sekejap, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Kenapa saya punya dah salah ni? Okay, tak apalah, tuan-tuan. Okay. Dah terlari sikit seperti ni. Okay, never mind. Jadi, tuan-tuan dan puan, ini adalah zoom, zap, 3 palung. Okay, lari. Kenapa lari? Okay, tak apa. Okay, di sebelah sini dulu. Ini yang pertama dulu. Okay. Pola ataupun pattern. Yang ini adalah pattern-pattern ini. Sebenarnya ada banyak pattern, tuan-tuan. Ada banyak pattern. Ini hanya sebahagian saja. Yang ini saya tunjukkan tuan-tuan ini. Yang pertama, ianya popular. Yang kedua, ianya probability dia tinggi. Probability bahasa Melayu apa? Maknanya kebarangkalian. Kebarangkalian ia berlaku sangat tinggi. Maksudnya bukan kebarangkalian berlakunya pattern ini. Maksudnya adalah apabila berlakunya pattern ini, kebarangkalian untuk ia reverse sangat tinggi. Itu maksud dia, tuan-tuan. Jadi maksudnya, kita bukan cari pattern. Kita jangan, tuan-tuan, jangan kita tengok kat market tu, tengok dekat chart tu, cari pattern. Mesti mata jiga-jiga mata, sampai mata nak juling. Tengok cari chart, ada kat pattern? Tak payah. Tengok sekali, tengok je. Ada tak pattern? Kalau ada pattern, yes. Kita tahu apa yang akan berlaku dan apa yang patut kita buat. Itu sebabnya ada banyak pattern, setengah pattern tu dia agak tidak berkesan. Ada setengah pattern tu kadang-kadang agak kita panggil jarang berlaku. Ada juga pattern yang tidak begitu efektif ataupun keberangkalian dia agak kurang sedikit. Bukan tak ada, kurang sedikit. Mungkin 50% ataupun bawah daripada 50%. Kalau yang ini semua ni agak tinggi, come to around 70 to 80% berlakunya. Berkemungkinan tak berlaku, ada berkemungkinan juga tidak berlaku, tetapi jarang. Biasa kalau berlaku ni selalunya mesti dia akan reverse lah pokoknya, iaitu head and shoulder, kepala dan bahu, head and shoulder kepala bahu lah. 3 puncak dan 3 palung maksudnya adalah kita panggil 3 top, triple top ataupun double top, double top atau triple bottom, double bottom, dan juga pola B. Ada lagi, banyak lagi. Tapi ada kebanyakannya di Malaysia agak kurang. Contoh apa? Contohnya macam cup and handle. Ianya agak kurang, yang pertama. Yang kedua, biasanya cup and handle ni dia punya jangka masa dia adalah panjang. Panjang, maknanya dia bukan satu pattern pendek, panjang. Sama juga macam triangle. Biasanya masa dia panjang, dan juga ianya kadang-kadang memberi signal yang agak tidak menentu. Sebab triangle ni boleh reversal, boleh juga continuation, kan tidak menentu. Jadi itu, dan juga dia panjang. Yang saya bagi kepada tuan-tuan dan perempuan ini, ada yang short term, ada juga dalam long term. Maknanya head and shoulder, ada juga berlaku dalam short term, ada juga berlaku long term. Macam this triple top juga ada yang short term dan ada yang long term. Dan juga pola V biasanya adalah short term. Okey. Kita pergi pola pembalikan. Okey. So, kriteria dia. Ini adalah head and shoulder. Head and shoulder, tuan-tuan dan puan, sangat berkesan. Head and shoulder sangat berkesan. Kalau tuan-tuan pernah dengar
ataupun pernah mengikuti saya punya perkongsian sebelum ini, iaitu perkongsian mengenai kagi, rengko, kagi ya. Kagi, rengko, okey. Kagi, ya kagi ya, kagi. Iaitu kita panggil tree budas. Ya, the tree budas ya, tree budas. Tree budas ni dia banyak sama macam head and shoulder dengan perempuan super sama head shoulder juga. Okey. Cuma cara calculation berbeza lah sikit. Tapi rupa dia lebih kurang ya. Alright. Apa yang nak kita tengok iaitu apakah yang dikatakan head and shoulder ini. Yang pertama iaitu ianya mesti ada trend. Ingat tadi yang tadi saya sebut tadi, mesti ada trend yang pertama. Yang kedua iaitu dagangan dia lebih besar pada bahu kiri. Maksudnya sebelum naik tu dia lebih besar, kemudian diikuti dengan penurunan kan. Baru dia naik terus menjadi buat head lah, buat head. Kemudian dia menurun ke lebih rendah, dagangan bagaimana dia mula menurun ke bahu kanan. Dan ianya berkurangan kan, mula berkurangan, naik sikit, besar lagi, dan kemudian dia terus turun, dia pecah leher dia akan terus turun. Kita tengok sekejap ya, tuan-tuan dan puan ya. Okey. Ini baru keluar ni. Maksud dia gini. Mula-mula tuan-tuan kan, market naik ya, market naik, dia turun dan kita boleh draw line ya. Ini line dia lari lah. Kenapa dia lari ya? Okey. Tak apa. Betul ni. Okey. But never mind, kita keluarkan. Maksudnya kita akan draw the line di sini. Yang pertama adalah trend line, uptrend. Kenapa kita panggil uptrend? Remember, uptrend adalah a series of lower high. Ya. Series of lower high. Maksudnya ini low, ini low dan ini adalah another low. Maksudnya low di sini lebih rendah, lebih tinggi daripada low sini. Jadi ini a series of lower, a series of higher low. A series of higher low. Maksudnya higher low ni bermaksud ianya adalah uptrend. Okey. Apabila ianya uptrend, kita akan buat apa yang kita panggil resistance ya. Apabila naik ya, dia naik ya. Saya tunjuk pakai pen lah. Okey. Apabila dia naik ya, tuan-tuan nampak dia naik seperti ini, dia naik sini dan ianya menurun ya. Sinilah kat sinilah. Dia naik, dia turun. Bila turun kat sini, ini yang kita panggil, ini kita panggil resistance ya. Ni line hitam ni. Ini kita panggil resistance. Okay. Apabila dia resistant, bila masa resistant? Apabila ia menurun resistant. Okey. Kemudian dia naik balik, apabila dia naik balik, dia lebih tinggi lagi tuan-tuan dan puan ya. Iaitu apabila dia lebih tinggi maksudnya ianya lebih tinggi daripada bawah ni, ia punya reverse balik. Bila dia reverse balik, yang ini di bawah ni kita panggil apa? Kita panggil support ya. Kita panggil support ya, support. Dan apabila dia pecah sini, ini kita panggil breakout. Dia breakout iaitu dia punya resistance. Okey. Dan naik sampai ke atas ini dan dia create satu lagi resistance dan dia turun. Dan bila dia turun tuan-tuan dan puan ya, ini orang kata secara ideal lah, tetapi secara kalau real life jarang berlaku seperti ini tuan-tuan dan puan ya. Jarang berlaku seperti ini. Tetapi kalau in real life memang akan berlaku seperti ini ya. Bukan maksudnya in real life dia kadang-kadang dia berlaku tak sampailah tepat-tepatnya ni, maksudnya dia hampir-hampir ya. Okay. Kemudian dia akan naik balik. Dia rebound balik ya. Dia rebound balik, dia naik atas. Dia naik ke atas, dia akan sampai ke puncak di sini. Dia akan cross dia punya apa kita panggil, dia punya resistance. Dan kemudian dia turun. Dia akan support balik sampai ke support line. Dan dia naik balik kan, naik balik dan dia turun dan break the support. Apabila dia break the support, dia turun dan dia naik balik, kemudian dianya tidak boleh memecah the neckline tadi ya. Yang ni kita panggil neckline lah. Apabila kita buat macam ni, iaitu dia turun ni di atas dan ni dua line ni di sini dengan di sini ni kita sambung, ianya menjadi neckline ya. Itu yang paling penting di dalam head and shoulder, iaitu neckline. Mesti ada, wajib ada neckline. Barulah ia dipanggil head and shoulder ya. Okey, bukan pattern ni ya. Neckline tu mesti ada, baru dia head shoulder. Selepas itu ya, tuan-tuan dan puan ya, selepas itu dia akan naik, dia tak lebih daripada itu dia akan turun. Ini turun banyak tuan ya. Okey. Head and shoulder juga ya tuan-tuan dan puan ya. Ianya kita boleh gunakan untuk price objective ya. Maksud price objective ini iaitu kita panggil target ya. Target maksudnya berapa jauh dia akan pergi ya. Kita ambil head punya jauhnya, dah jarak ya antara head ini sampai ke neckline dan kita sukat dia. Kalau contohnya lah, kalau dari sini head ke bawah ni kata 50 sen lah contohnya.
bermaksud dia daripada sini, dia akan pergi ke bawah 50 sen. Ataupun dalam bahasa MSTA, iaitu dalam bahasa technical analysis, MSTA kita panggil X to X target. Ya, itu mesti X to X target, itu yang dia panggil lah. X to X lah ni kita panggil. X to X target. Ya. Itu adalah cara atau teknik kita menggunakan, kita panggil unjuran ataupun price target, ya, untuk menggunakan head and shoulder. Okay. Dan kita tengok kata macam ni, saya chart, saya ambil dekat sini, macam ni lah tuan-tuan dan puan, ya. Nampak? Okay. Dianya tidaklah macam tadi, ya, tapi ianya ada lebih kurang, iaitu kita tengok market naik, dia naik dan dia turun, ya, dia turun, dia naik balik, ya. Ini adalah kita ada multiple head dan sebagainya, dan dia turun. Bila dia turun, dia naik balik dan ianya terus menurun, dia rebound balik, dia turun, dia pecah sikit, lepas itu all the way down, tuan-tuan dan puan, ya. Ini adalah sign of weakness, ya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, ya, apa yang saya sebutkan tadi, awal-awal tadi, iaitu kalau tuan mahir ilmu ini, ya, ilmu support dan resistance, ilmu trend line, kan, benda-benda ni semua ada semua dia. Maknanya ada trend line, support dan resistance, semua ada di sini, ya. Contohnya apa? Ini adalah uptrend, betul? Okey, uptrend, dan ianya menunjukkan uptrend. Dia masih naik. Okey, baik. Uptrend. Kemudian ia turun, ya. Dia turun. Kemudian turun, dia naik. Dia naik balik, dia tak sampai ke atas ini. Ini menunjukkan adalah downtrend, tuan-tuan dan puan, ya. Turun. Dia naik balik, ya. Dia naik balik. Yes, ini ada kita panggil strength, ya. Tetapi walaupun ini strength, strong, maksudnya dia sampai ke support level, naik balik itu adalah strong. Tetapi kekuatan dia tak cukup kuat. Kenapa? Dia tak sampai balik ke atasnya balik. Dia naik sikit saja, tak sampai di sini. Dan ianya membuat apa kita panggil a series of lower high. Ya, high, lower high, lower high. Ini menunjukkan iaitu downtrend. Kemudian dalam ilmu support dan resistance, ini adalah resistance, tuan-tuan, ya. Resistance. Dan ianya hit resistance, yes, it's very good. Dan naik balik, rebound, hit resistance again, rebound, dan dia pecah. Apabila pecah, dia turun dan dia return move balik, naik atas, return move, dia naik atas dan dia pecah balik, tetapi dia turun balik. Yang turun ini, tuan-tuan dan puan, menunjukkan this is a weakness. Weakness maksudnya apa? Maksudnya dia naik sedikit tapi tak mampu untuk berterus naik terus. Maknanya market is very weak and it's all the way down. Apa ilmu tu di sini? Sama je lah, ya. Trend, support dan resistance. Itu saja, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Okay, alright. Okay. Itu adalah dari segi head and shoulder. Okay. Next one. Next one iaitu kita panggil triple top pun tiga puncak dan tiga palung. Ini kan tiga palung, ini tiga puncak. Maaf, saya salah. Tiga puncak. Okay. Tiga puncak pun sama juga, tuan-tuan dan puan. Apa yang penting? Yang penting bukan kepala dia tu, yang penting leher dia tu. Mana leher ni, mana jadi leher ni. Apabila dia break, bermaksud ia akan turun. Macam mana nak kita gunakan price objektif? Sama juga, iaitu distance daripada top ini ataupun daripada hujung leher dia punya kepala sampai ke bahu dia ni, dan kita ke bawah. Itu adalah maknanya apa kita panggil triple top pun sama juga, sama. Yang benda yang sama juga. Dan ini tuan-tuan dan puan, ya, yang tadi head and shoulder kita panggil tiga puncak ni. Tiga puncak ini semua, ini adalah iaitu kita panggil reversal pattern ataupun pembalikan. Okay. Ini biasa, tuan-tuan, ya. Banyak berlaku. Okay. Contoh macam ni, ya. Macam ni, ya. Dia naik ini. Ini adalah naik dan satu kepalanya dia sampai satu level. Dan dia turun, ya. Dia turun sampai ke level ini. Dan dia naik balik. Dia turun sikit, dia naik balik dan dia turun sikit, dia rebound balik. Nampak? Rebound balik. Maksudnya menunjukkan di sini, ini kita panggil support level. Tetapi dia tak bertahan, tuan-tuan. Dia break the support level, tu terlihat. Tengok punya jauh. Laju je turun, ya. Dia all the way dropping, shut down. Jadi itu kalau kita ada ilmu ini, dia tahulah. Yes, kalau kita tengok dari segi ni, kita tahu. Tahu maksudnya apa? Maksudnya market bila berlaku seperti ini, kita nampak dah bahawa market dah topish, ya. Topish maksudnya dah sampai atas. Dia akan berkemungkinan besar dia akan turun. Bila turun dia tak tahu. Tetapi kita tahu iaitu apabila dia pecah sahaja level ini ataupun resistance support ini, bermakna market akan turun. Okay. Baik, next one. Ini pun macam juga triple top, tetapi ianya ini kita panggil double top, ya. Dia ada banyak triple top kadang-kadang, tapi yang paling banyak double top banyaklah double top, ya. Kadang-kadang ada double top ni, kadang dia dekat, kadang-kadang dia jauh, ya.
Dia tengok dia dekat, dia jauh. Baik. Dan dia naik, dia turun, dia naik balik dan ianya tidak berjaya, tidak berjaya bertahan. Maknanya tak berjaya bertahan, dia break, dia turun. Itu dia all the way down. Okey. Kalau tuan-tuan lihat dekat sini ada pattern yang kita belajar tadi, iaitu head and shoulder. Tetapi dekat sini tuan-tuan dan puan ada head and shoulder terbalik. Kat mana head and shoulder terbalik tu? Sini tuan-tuan dekat sini. Dia turun, dia naik balik dan dia turun, dia naik balik ini adalah left shoulder, ini adalah right shoulder, right shoulder, left shoulder. Ini terbalik. Kalau terbalik ini dia break out, itu apabila dia break this level setengah ni, maknanya ianya market akan naik lah. Nanti that is why you can see, maknanya market dia naik. Itu yang berlakulah, ataupun kita panggil di sini inverse head and shoulder. Yang tadi dia ke atas, yang ini sebelah bawah. Itu perbezaan dia. Dan kalau kita lihat juga tuan-tuan dan puan biasanya kat bawah ni dia agak panjang sikit, dia lambat sikit memang dia lambat sikit dia punya formation tu. Okey. Itu adalah apa yang kita panggil iaitu filter pembalikan. Okey. Ni kita nak tahu. Okey. Bila dia naik tu, kata let's say market turun kan, dia naik. Dia naik tu betul-betul kan naik ke ataupun dia turun balik ke? Macam mana kita nak tahu? Kita mesti iaitu kita panggil filter. Filter tu maksudnya kita kena ada satu benchmark lah. Benchmark. Kalau turun banyak ni, maknanya dia akan turun. Kalau turun sikit tu, maknanya tak ready. Okey, contoh macam mana? Contoh ni tuan-tuan dan puan Okey, contohnya kalau kata dia turun sikit lah, turun macam ni, turun sikit ni. Betul tak turun balik? Kan? Kita tak tahu dia naik balik kan? Begitu. Jadi itu contoh lah. Kan? Jadi macam mana kita nak buat? Kita gunakan filter. Okay. Ada beberapa jenis filter lah. Sebenarnya banyak juga filter yang kita gunakan. Ada berjenis filter. Tapi filter yang biasa dan yang mudah. Filter yang biasa dan yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan guna. Ianya mungkin tidak begitu tepat. Tetapi ia cukup dah. Biasanya tepat lebih dari 60% lah. Pokoknya lebih dari 60% dia punya kebarangkalian itu agak tinggi. Okey. Gini, dia yang pertama sekali kita ambil bukan intraday ataupun bukan ekor. Maknanya kita ambil penutup. Buka dan tutup. Maknanya kalau kata candlestick tu kita ambil dia punya body lah. Body. Bukan dia punya ekor lah. Maksudnya gini. Kita lukislah sikit. Okay, macam ni. Kalau candlestick tu kita buat macam ni. Ini candlestick yang tuan-tuan. Okey, kalau candlestick macam ni. Okey. Kita ambil yang ini ekor dia. Kata ini ekor lah. Ini ekor tuan-tuan. Kita ambil kat sini tuan-tuan. Kita ambil kat sini sampai sini. Ini saja yang kita ambil. Ini yang kita ambil iaitu di sini. Bukannya ekor. Ekor kita ambil. Bermaksud kalau berlakulah violation atau berlakunya dia penurunan. Contohnya katakanlah kalau ini adalah katakan di sini dia punya line lah. Line apa? Line support line kan. Support line dia break this level macam ni. Ianya kita panggil bukan lagi violation. Sebab apa? Sebab ekor sahaja yang cross body tak cross lagi. Yang cantiknya ialah the whole body itu cross below. Yang tu baru kita consideration ianya sebagai kita panggil sebagai penembusan lah. Penembusan ataupun breakout ataupun breakdown. Kan? Kalau kita separuh saja ataupun ekor saja, maknanya tak dikira lagi. Kita belum kira lagi. Okey. Lagi satu lagi cara ialah iaitu kita gunakan kita panggil penembusan percentage. Percentage. Kita boleh letak 5% ataupun 10%. Ataupun 2% bergantung kepada harga saham dan sebagainya. Sebab kalau harga saham tu rendah, maknanya kita tak rendah lah. Kalau saham tinggi, kita tak tinggi lah. Okay. Penembusan. Dan yang ketiganya iaitu peraturan 2 hari. Okay. Apa dia? Contoh macam ni. Ini filter dua lah. Contoh macam di sini. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan ini adalah yang kita tengok di sini iaitu 20%. Saya gunakan filter 2%. 2% filter iaitu apabila dia naik, dia turun daripada highest itu dia turun 2%. Daripada highest dia turun 2%. Yang tu kita katakan ianya sebagai salah satu filter. Kita boleh gunakan 5%, kita boleh gunakan 2%. Bergantung kepada saham tersebut ataupun instrumen tersebut.
Instrumen yang berbeza ianya memerlukan percentage yang berbeza bergantung kepada harga saham tersebut dan jenis-jenis saham tersebut ya. Ada yang volatile ya, yang volatile dan sebagainya ya. Dia bergantung kepada dia, juga bergantung kepada iaitu apa kita panggil behavior saham tersebut juga ya. Behavior saham tersebut juga ya. Ada yang sangat volatile, ada yang kurang volatile dan sebagainya. Contohlah kata macam ni saya tunjukkan tuan-tuan ya. Walaupun ini ya betul ya, ini betul ada ya macam ni ya, tetapi sekali aja ya. Kalau tengok dia sekali saja. Yang lain-lain tidak ya. Maksudnya dalam gini ya, maksudnya dia okey, mungkin ini adalah first one occasion saja. Tapi occasion yang lain ianya menjadi. Yang ini mungkin tak AD lah. Kalau kita dia turun 5%, dia naik balik contohnya kan. Tetapi this is only a few occasion, one occasion on this particular stock. Masa lain tidak, dia turun, dia terus turun ya. Macam ni turun, dia terus turun. Macam ni lagi lah. Dia turun saja all the way down. Begitu tuan-tuan dan puan ya. Okey. Baik. Tetapi ya, tuan-tuan dan puan kita juga ada benda yang kita kena tahu juga tuan. Tuan-tuan boleh juga gunakan ilmu iaitu apa kita tadi, support dan resistance ya. Bermaksud iaitu kalau kata dia dah naik macam ni, dia turun, dia naik okey. Katalah turun, contohlah tuan-tuan dan puan ya. Tuan-tuan kena macam ni, jual kan. Tapi dia naik balik ya, dia breakout this level, kita beli balik. Sebab apa? Dia dah breakout dan dia akan cross this level, maknanya dia break the previous high ataupun kita boleh break the resistance kan. Itu kita ilmu tadi saya sebutkan tadi ya, iaitu ilmu support dan resistance. Okey. Yang ini kita bincang pasal filter. Tuan-tuan boleh letak 2% filter, boleh letak 5% filter atau 10% filter, bergantung kepada tuan-tuan ini retailer apa tu? Short term trader ke, long term trader ke kan. Kalau long term trader takkan 2% kan. Kalau tuan-tuan intraday trader takkan 10% kan. Jadi bergantung kepada time frame. Berbeza time frame, berbezanya filter ini. Saya tak boleh beritahu tuan-tuan dan puan ya, saya tak boleh cerita 2% mesti tak. Bergantung kepada tuan-tuan sama ada apa jenis ataupun bagaimana tuan-tuan punya apa kita panggil apa dia bagaimana tuan-tuan punya apa kita panggil risk appetite lah. Okey, risk appetite. Alright. Next one. Ini adalah punya filter ya. Filter 2 hari ya, filter 2 hari. Maksud filter 2 hari maksudnya apa? Maksudnya adalah iaitu apabila dia tak filter 2 hari ya, 2 period pun boleh juga ya. Maksudnya adalah iaitu apabila saham tersebut membuat new high ya, new high dan ianya turun selama 2 hari. Confirmation nama dia, confirmation dia adalah hari yang ketiga ya, tuan-tuan ya. Maksudnya bukannya hari ini turun, hari itu tak. Biasanya kita gunakan confirmation adalah 3 hari. But ianya mesti make a new high. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan ya, kadang-kadang ia tak AD tetapi selalunya ia menjadi. Ya, ia menjadi ataupun kita gunakan apa kita panggil support dan juga resistance lah. Contoh mana tak AD. Macam tak AD tuan-tuan dan puan, ini 2 hari ya, dia drop 2 hari all the way down, ini pun drop 2 hari all the way down, ni naik balik ya. Ini drop 2 hari naik balik. Tapi di sini drop all the way down, 2 hari turun all the way down lah. Ini 2 hari all the way down, di sini 2 hari all the way down. Jadi maksudnya bergantung kepada apa jenis saham dan juga apa yang kita panggil behavior of saham-saham tertentu ya. Ianya berbeza-beza tuan-tuan ya. Itu sebabnya saya selalu encourage ataupun saya selalu mensarankan tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan pilih stok banyak-banyak. Pilih stok yang 10 tu banyak lah tuan-tuan ya. Mungkin ada 5 ke 6 ke 7 ke macam tu. Pilih stoknya ni dan pilih juga dia dalam range berapa harga. Jangan range satu saham harga 20 sen, satu lagi saham harga RM5. Jadi ini agak sukar ya. Yang pertama kita kena segregate iaitu antara investment dan trading. Investment kita tak sebelah-sebelah, trading kita buat lain. Trading ni kita nak target berapa? Saya nak trading, saya nak trade counter-counter yang antara RM1 ke RM2 saja. Kita beli yang tu saja. Ataupun kita nak trade counter-counter yang kata bawah 50 sen contohnya kan. Jadi cara dia lain. Berbeza. Sebab apa? Bawah 50 sen, target dia tak sama dengan target yang counter-counter atas RM1. Stop loss dia pun tak sama. Dan juga behavior dia tak sama ya tuan-tuan dan puan. Jadi ianya berbeza-beza. Jadi kita segregatekan. Jadi mudah untuk kita concentrate dekat sektor mana yang kita berada ya. Itu yang kita membuatkan mudah tuan-tuan untuk buat duit. Sebab apa? Tuan-tuan faham ya. Faham pergerakan, perjalanan dan sebagainya of that particular area atau that stock ya. Okey. Sekarang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan pula iaitu yang kita panggil tadi adalah timbal balik ya. Sekarang ini iaitu satu lagi timbal balik juga iaitu kita panggil tujahan ataupun kita panggil V-shape ya, V-shape.
V-shape ni sangat popular ataupun very common dalam bursa Malaysia. Saya tak tahu kenapa, tetapi memang selalu berlaku lah. Always. Banyaklah ada kat bursa Malaysia ni. Selalu kita tengok lah. Tuan-tuan dan puan, kita selalu tengok lah. Memang selalu terjumpa iaitu V-shape ni. Okey. Ciri-ciri apa? Iaitu dia berlaku dengan cepat, sedikit tanpa tempoh peralihan, berlaku pada syarat pembalikan atau harian atau mingguan. Harian atau mingguan. Dan terjadi apabila pasaran over ekstrim. Kita panggil ekstrim. Ekstrim maksudnya ialah apabila terlalu berlebihan dan ianya menyebabkan dia biasanya berlaku adalah pada terlalu cepat ya. Naik terlalu cepat ataupun turun terlalu cepat. Ianya akan membuatkan V-shape ya. Dan ianya akan membuatkan big volume apabila perubahan berlaku. Masa perubahan itu daripada naik dan turun itu big volume akan berlaku. Yang itu adalah ciri-ciri yang utama kepada V-shape ya. Naik pun sama, turun pun sama ya. Okey macam ni. Contoh ya. Dia sharp drop, ya, dia sharp drop dan dia turun. Bila turun, dia naik balik dan dia turun balik di sini, yang di sini baru kita draw neckline. Dan apabila naik balik ini kita boleh gunakan juga untuk X to X punya measurement ataupun X to X punya target ya. Dia naik daripada sini, maknanya kita kira daripada di sini sampai atas ni, maknanya itu adalah X to X yang target lah. Itu kita panggil price objective. Okey. Contoh macam inilah. Tuan tengok ya. Dia sideways ya, dia turun. Dia turun macam air terjun ya, macam pandai lela terjun ya. Dia terjun macam pandai lela ni terjun dan dia naik balik lah. Dia naik balik kan. Dia naik balik sedikit-sedikit naik balik dan itulah kita lihat macam ni. Contoh macam ni. Ini benda yang sama tuan ya. Yang sama. Macam tu. Jadi apabila naik balik, dia turun balik, kita draw neckline. Dia draw neckline, price objective dia apa? Maknanya daripada distance di sini sampai ke sini dan daripada sini kita naik ke atas, iaitu distance yang sama tadi, iaitu itulah dia punya target tersebut, tuan-tuan ya. Ini kita tahulah. Kalau berlaku seperti ini, kita tahu apa yang akan berlaku. Kalau berlaku seperti ini, apa kita nak buat? Baik, kita nak buat tengok, okey dia turun. Okey, cantik. Dia turun, kita biar saja. Dia naik balik, dia turun balik, kita tahu. Okey, one is goes up, we know that is how far it will go. Jadi, mari kita tahu macam tu, mudah untuk kita, boleh kita buat target lah. Kan yang tuan-tuan kan? Adakah ianya always hit? Ia kadang-kadang tak hit dia, tapi paling penting buat duit tuan-tuan ya. Contohlah kata dia naik separuh saja, pun dah untung juga tuan-tuan ya. Itu pun dah untung juga ya. Atau macam ini, dia lebih tinggi lagi kan, pun untung juga ya. Yang paling penting adalah untung. Sikit banyak itu bab lain. Okey. Ini tadi adalah kita panggil V-shape ya. Mana V-shape maknanya V bottom. Yang ini adalah V-top. V-top macam inilah. V-top ya. V-top maksudnya dari atas. Tuan tengok ya. Kita panggil ekstrim. Ekstrim maksudnya apa? Maksudnya kita tengok distance. Ya. Pergerakan harga ini tuan-tuan, kita ada dua. Time dan price. Ya. Time dan price. Secara teori dia, ya, tuan-tuan. Kalau kita belajar lah. Tuan-tuan belajar GANS lah. GANS teknik. Ya, tuan-tuan ya. Yang ini agak advance. Tuan-tuan ya. GANS teknik agak advance. GANS teknik dia panggil, biasanya dalam technical analysis ni, dia ada dua. Satu, kita panggil trend following. Yang kedua, kita panggil trend forecasting. GANS ini tergolong di dalam trend forecasting ya, maknanya dia forecast masa akan datang atau forecast ke mana arah dia pergi. Dalam GANS dia mengatakan bahawa iaitu harga ini ya tuan-tuan ya, ianya bergerak masa dan price ya, bermakna satu-satu maksudnya kalau kata harga naik satu, price naik satu, itu dari segi dia punya ratio lah. Tetapi sekarang ini tuan-tuan ya, kita boleh lihat bahawa kalau dia laju, bila laju di atas ni, speed ni maknanya which mean that dia ekstrim. Bila ekstrim ni, ini yang akan berlaku apa kita panggil V-shape ya, V-shape ataupun V-top. Okey, itu maksud dia. Dan kita lihat dia turun lah, all the way down. Okey. So itu yang kita tunjuk macam V-top, dan kita juga boleh lihat iaitu apabila ianya turun, naik ke atas balik ya, naik balik dan dia drop naik ke bawah ya. Okey. Biasanya tuan-tuan dan puan ya, biasanya kalau kata dia drop ini, biasanya lebih jauh lagi tuan-tuan dan puan ya. Kalau kata V-shape bawah tu, biasanya kita X to X ya. Tetapi kalau kata dia drop, biasanya dia lebih jauh lagi lah. Itu biasanya. Itu sebab saya katakan awal tadi ya. Iaitu market turun lebih cepat daripada naik. Okey. Next one. Pola berterusan. Oh ya. Tak pernah dengar dah. Oh ya. Tak habis ke? Okey. Gerak. Cepat sikit tuan ya. Okey. Pola berterusan ini ya tuan-tuan ya, iaitu menunjukkan iaitu jeda maksudnya ialah pause ya. Pause maknanya
dalam trend yang sedang berlaku. Contohnya market tengah naik, dia stop sekejap. Itu kita panggil pola berterusan atau continuation. Continuation. Biasanya tuan-tuan, continuation ini dia agak pendek. Pendek maksudnya dia masa yang pendek pendek untuk berlaku okay. Dia masa dia tengah naik itu, dia bukannya kata dia jauh panjang tak, dia naik, dia stop sekejap, dia naik balik. Okey. Maksud di sini tulis dia kata kalau kata reversal mesti panjang, tapi kata kesinambungan dia mesti dia pendek, dia very short. Selalu berlaku tuan-tuan, selalu berlaku, always berlaku. Okey. Ada beberapa, tapi saya akan tendang kepada tuan, ada 2-3 saja. Yang pertama adalah flag dan pennant atau bendera dan panji. Yang ketiga iaitu kita panggil wedges. Itu 3 saja. Okey. Flag dan pennant ini iaitu sangat biasa, ia cenderung hampir dekat semua trend, dan ianya maksudnya ialah Jedi sekejap, maksudnya ia pause sekejap. Market tengah naik, dia berhenti sekejap. Kemudian dia naik balik. Okey. Dan tuan-tuan dan puan, sebelum berlakunya tersebut, ianya maknanya dia naik yang steep Steep kita panggil flagpole lah. Dia naik steep, dia stop, dia naik lagi. Okay. Dan kita melihat itu orang kata seolah-olah market ini tak nafas lah. Kita laju kan. Kita step nafas, kita stop dan kita jalan lagi. Okey. Dan flag dan pennant ni tuan-tuan dan puan, ianya sangat reliable. Sangat reliable maksudnya jarang ianya tidak berlaku, ataupun biasanya kalau berlaku flag dan pennant ini, ianya akan terus continue. Jadi itu kita tahulah bila berlaku seperti dia terus continue. Jadi ini dah juga sama juga sebenarnya, dia macam iaitu support dan resistance juga. Alright. Ini contoh ni. Ini kita punya bullish flag Maknanya market tengah naik kan. Ini tengah naik dan ianya counter trend. Maksudnya market tengah naik ini trend. Tapi kita flag ini kita panggil counter trend. Maksudnya market tengah naik tapi dia turun gitu. Dan ini short period tuan-tuan. Okey. Contohnya macam ni. Macam ni contoh macam ni. Market tengah naik tiba dia stop sekejap. Dia tengah naik tuan, dia speed laju ni. Speed naik dia naik dan dia stop sekejap. Dia tuan-tuan stop sekejap. Dan macam dia turun, kemudian stop sekejap, kemudian dia sambung balik naik ke atas. Dan tuan-tuan dan puan, macam nak kira price objektif, sama juga bermaksud daripada bawah ni, daripada permulaan pergerakan sampai ke tahap dia punya stop tadi, dan kita kira iaitu distance dari bawah ini sampai ke situ, dan dia punya objektif adalah bermulanya breakout tadi ke atas lah, ke atas. Maksudnya distance X to X juga. So itu adalah price objektif Saya selalu buat duit ni. Selalu senang kita buat dia, paling senang yang inilah paling senang selalu kita buat duit selalu kita buat duit kat sini lah. Sebab apa? Memang selalunya akan hit lah. Okey. Ataupun macam ni lah, macam ni pun sama juga, iaitu dia naik dan kita panggil counter trend dan dia breakout this one, under distance daripada sini sampai sini, ini dia lah distance dia. Maknanya berapakah distance dia yang dia akan berpotensi akan naik. Okey. Next one. Okey, next one ialah pennant kan. Pennant ni biasanya kita panggil panji lah. Biasanya flag 4 segi tuan-tuan Maksudnya flag tu masa 4 segi lah. Kalau pennant ni, panji ni biasanya dia 3 segi lah. Itu biasanya dia sebab kita panggil flag and pennant. Okey. Super saja, sama saja flag ke pennant ke, tempat dia sama, dia punya karakter sama, dan juga cara nak baca pun sama. Cuma bezanya adalah rupa lain sikit tuan-tuan dan puan Okey, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan tak penting sangat berupa pun. Yang kita tahu ialah apabila market naik, ianya slow down, dianya akan naik balik. Okey, itu kita panggil continuation. Alright. Contoh macam ni macam ni kita boleh katakan di sini dianya apa kita panggil pennant, dia naik, dia ada macam ni, dia ada pennant, dia slow down sikit, dia naik kan. Yang paling penting di sini tuan-tuan dan puan iaitu apabila ia naik, dia turun di sini dia tak sampai ke bawah balik. Dia turun sedikit saja dan kemudian very short period. Mungkin 3, 5 segitulah. Very short period. Dia short period, dia akan naik. Kriteria dia apa? Yang pertama mesti ada iaitu pull maknanya dia naik ke atas panjang, dan ia stop sekejap dan ianya breakout. Dekat mana kita nak beli? Kita beli masa dia breakout. Dia breakout je kita beli. Dekat mana target? Target dia adalah distance daripada starting point daripada sini sampai sini. Maknanya kita breakout di sini, kita measure lah. Measure ni maksudnya dari hujung sini sampai sini, there's a distance, kita kira there's a distance. There is a price objective. Lebih kurang lebih kurang. Okey. Ini adalah dia punya apa kita panggil dia punya ciri lah.
Kan ciri-ciri dia maknanya dia berakhir boleh tembus tembusan aliran dan sebagainya ya. Okey. Ya, sebab nak tengok yang lebih mudah tuan tengok carta tadi ya. Penting ini dia punya apa kita panggil dia explanation lah, explanation ya. Okey. Ringkasan dia adalah kalau kita ringkasan dia iaitu ianya mesti ada. Yang pertama mesti ada garis lurus ataupun mesti ada pole atau flat pole. Yang kedua dia akan berhenti ya sekejap ya. Sama ada 1 hingga 3 minggu dengan jumlah dengan ringan. Maksudnya bila dia turun tuan-tuan dan puan ya. Maksudnya macam ni ya. Okey. Dia turun ya, tuan tengok ya. Dia turun kat sini ya, ini naik kan. Nampak? Ini volume besar kan? Ini volume besar dan di sini apabila turun ni volume kecil. Begitu. Dan breakout tadi macam ni kita breakout. Breakout yang pertama harga naik, yang kedua volume naik. You see? Nampak? Harga naik dan volume naik. Itu kita tengok di sini iaitu volume naik breakout. Itu kita panggil breakout. Dia breakout dia akan terus pergi lah. Itu maksud dia di sini iaitu ni. Maksudnya iaitu berhenti sekejap sama lebih kurang 3 hari tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam carta half an hour kalau kita jumpa ada jumpa dalam half an hour sama juga. Dia berhenti sekejap, dia naik. Ya, mungkin dalam masa 1 jam setengah dia berhenti begitu, dia naik balik ya. Pun sama juga. Biasanya kita tengok itu dalam carta iaitu daily, bukan weekly ya. Daily lah, weekly biasanya daily lah. Ya. Dan trend itu akan sama balik kembali ya. Dan biasanya yang ini berlaku di pertengahan trend. Itu baru kita panggil continuation ya. Kalau kita di bawah kita panggil reversal. Yang ini pertengahan maknanya ialah continuation. Okey. Dan ada beza antara naik dan turun tuan-tuan. Kalau naik ianya cepat untuk continuation. Tapi kalau kalau kata turun ianya lambat sikit. Itu memang itu dia punya ciri-ciri lah of this two thing ya. Dan ianya sebenarnya sangat biasa, sangat common ya. Senang kita selalu tangkap lah. Senang, very fast kita tangkap ni. Okay. Next one, the last one juga ni iaitu kita panggil wages baji. Baji ni pun juga selalu juga kan, tetapi ianya tidak seperti pennant dan juga flag ya. Pennant flag dia lagi short term. Baji ni sedikit lama sikit ya. Tetapi tidaklah selama apa tu kita panggil triangle lah. Kadang sama juga, kadang sama macam triangle juga, lebih kurang lah. Okay. Dia segitiga simetri iaitu yang ni kita macam ni lah. Ini senang tengok ini kita panggil bullish falling wedge. Maknanya dia jatuh. Dia ada dua falling wedge dan juga rising wedge. Okay. Untuk kita mengenalnya ianya mudah saja, sama juga macam counter trend iaitu dia punya kenaikan ya. Dia naik, dia uptrend, kemudian dia turun. Dan di sini biasanya tuan-tuan dan puan ya, biasanya dia adalah sama ada garis lurus ataupun condong sedikit garis lurus, tapi yang ini adalah dianya menurun. Maksudnya di sini iaitu ianya menurun, tetapi yang di sini menurun maksudnya adalah dia punya apa kita panggil seller mula berkurang ya. Seller mula berkurangan. Itu maksud dia. Yang buyer masih maintain. Itu sebabnya lepas itu habis seller tu market akan terus melambung balik. So itu filosofi kat belakang dia. Okey. Ini kita panggil bearish wedge. Bearish maksudnya apa? Maksudnya adalah market tengah turun dan buyer banyak ya. Buyer banyak ya. Maksud buyer dia beli banyak. Tetapi seller besar tuan-tuan. Seller tahan je kat sini. Kau nak beli, okey aku bagi. Ambil kan. Beli. Seller tak berganjak tuan-tuan. Dia menyebabkan sampai satu level buyer dah kering. Ya. Buyer kering apa berlaku? Iaitu menyebabkan harga akan terus turun. Itulah filosofi di belakang iaitu kita panggil bearish wedge ya. So, di mana akan berlakunya penurunan ini? Ya. Di mana akan berlaku penurunan ini? Selalunya ia akan berlaku ialah ia tak sampai depan, tak sampai hujung. Biasanya adalah two-third. Two-third maksudnya 2/3 wages ataupun wages tadi. Ya. 2/3. Kalau turun naik bersama, maknanya kalau dia buat macam ni, kita boleh agak, kita draw sini, saya ujung sini, kita kira. Dekat 2/3. Mana kita tahu? Contohnya dia naik, dia turun, kat sini dekat 23, bermaksud itu berkemungkinan besar akan tembus. Dia tembus, maksudnya akan naik terus. Ya. Sama juga macam ni, dia turun, penurunan tersebut, kita ingat kot naik balik ya. Tapi dia tak naik. Dan ada nampak gaya macam nak naik. Kan macam nak naik. Tetapi kalau kita tengok macam ni, itu kita panggil wedges. Bila wedges ini, 2/3 dia akan tembus. Kalau berkemungkinan akan tembus, bila dia tembus, dia akan terus turun. Okay? Alright.
So ini yang kita panggil peraturan je lah, sama ada ianya kita panggil bearish wedges ataupun bullish wedges. So apa kesamaan dia? Persamaan sama. Mesti ada trend, tuan-tuan dan puan. Apa dia trend dia? Bearish wedges maksudnya adalah market tengah menurun, trend tengah turun, dia counter trend dan lepas itu dia continue. That's its continuation ya. Sama juga dengan bullish ya, bullish wedges. Dia market tengah naik, dia counter trend turun dan juga naik balik. You see? Jadi kalau tuan-tuan dan puan ya, kalau tuan-tuan faham mengenai ilmu trend, ilmu support dan resistance, kan sebenarnya sama saja tuan-tuan. Walaupun nama dia wedges ke apa semua sama je. Ini contohnya sini, ini adalah support dan ini adalah resistance. Dia bila dia naik, bila dia break dia resistance. Kan sama je tuan-tuan dan puan. Itu adalah sebabnya apabila kita tahu dan kita faham mengenai ilmu trend, ilmu support dan ilmu resistance, ianya mudah untuk tuan-tuan belajar ilmu yang lebih advance lagi ya. Mudah untuk tuan-tuan belajar. Okey. Okey, sekarang ini ini ada cerita dia apa cerita semualah, mana dia punya explanation dan sebagainya ya. Tapi tuan-tuan dan puan bukan ambil exam ya. Kalau ambil exam tuan-tuan kena hafal ini ya. Yang ni tuan-tuan ambil exam kena hafal dalam bahasa Inggeris ya. Dalam bahasa Inggeris sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tulis balik ya dalam esei. Tetapi kalau tuan-tuan trading, tuan-tuan tengok ini lebih mudah. Mudah tuan-tuan faham, mudah tuan-tuan tengok, mudah tuan-tuan ingat. Okey, senang saja. Trend, support, resistance. Break the resistance atau break the support, itu saja. Okey, right. Baji atas, okey, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh baji lah. Kan. Ini dalam uptrend teman-teman. Ini kita buat ini counter trend ya. Ini uptrend. Menyerang tengah naik, dia menurun ya. Dia menurun dan ianya menurun dan dia breakout ya. Ini adalah resistance, ini adalah support ya. Ini pun sama je. Kadang-kadang dia macam ni pun ada juga ya. Ada juga macam ni. Maksudnya dia naik, dia akan a series of higher high, kan higher high dan juga a higher low higher low. Tetapi dia uptrend ya, in uptrend dia naik dan ianya turunlah, dianya kita panggil ini adalah reversal ya. Sekarang dia reversal je macam ni. Ini reversal. Ini falling wedge, ini kita panggil falling wedge, ini adalah downtrend. Downtrend dia turun, dia naik ya. Ini tuan-tuan dan puan ya, jangan kecoh sangat, jangan kata fikir nak uptrend downtrend. Cuma kita tengok trend, support dan resistance. Cukup. Tuan-tuan faham ilmu ni, bagilah apa jenis pattern macam mana pun, supalah. Sama termasuk juga tuan-tuan cup and handle, tuan-tuan dan puan ya, pun sama juga ya. Contoh cup and handle lah, contoh ya. Ada ni orang suka dengan cup and handle ni, sebab apa? Sebab apa orang suka cup and handle ni? Sebab Dan Zenger ya, tuan-tuan dan puan ya. Dan Zenger ni orang yang paling percaya lah. Dan dia suka paling, pattern paling dia suka cup and handle. Kan? Tapi daripada pengalaman saya lah, cup and handle ni ada berlaku di Bursa Malaysia, tapi agak jarang. Benda lama ya, lambat ya. Dia macam ni, dia naik, dia turun macam ni, dia macam ni, ini kita panggil ni, kemudian dia ada begitu. Kan? Dan ini juga sebenarnya adalah sebab ini kita akan ini ya, ini adalah maknanya ini adalah breakout tuan-tuan dan puan, sama juga ya. Dia breakout. Dan juga ianya adalah kita panggil trend. Trendnya apa maksudnya? Ianya membuat a higher low. Super juga tuan-tuan dan puan ya. Jadi kalau tuan faham trend, support dan resistance, mudah tuan-tuan untuk mengambil atau belajar ilmu-ilmu yang lain. Okey? Alright. Itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, yang mendengar seperti saya hari inilah. Okey. Jadi mudah-mudahan perkongsian tersebut akan memberi sedikit manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh digunakan untuk trading. Jadi sekarang hari ini pun tuan-tuan dan puan-puan ya, market dah naik. Kan dah naik. Tapi sekarang kenaikan harga ianya tidak lagi counter yang kecil-kecil. Okey, terima kasih Tuan Haji. Sekejap. Tuan-tuan tengok ya. Counter yang naik, counter apa ya? Bukan tengok counter naik. Tengok counter yang aktif. Tengok counter yang banyak trading. Apakah counter tengok trading? Dia dah tinggal melihat sekarang, itu counter tengok banyak trading sekarang ni adalah counter yang lebih daripada RM1. Jadi maknanya kita kena ubahlah yang strategi ya. Jangan beli counter kecil-kecil. Okey? Alright, itu saja. Terima kasih. Yes, silakan Cik Syaz. Okey, terima kasih Tuan Haji Zainal atas perkongsian sebentar tadi. Okey, kepada sesiapa yang ada soalan, anda boleh boleh type soalan anda di Q&A box saja dan Syaz akan baca soalan anda sebentar lagi. Okey, untuk soalan pertama daripada Muhammad Syaham, kenapa reversal pattern ni ada max 3 top
ataupun bottom saja, adakah kemungkinan top atau bottom tu lebih daripada 3? Tuan Haji? Okey, terima kasih. Ya, terima kasih. Jawapannya ya berkemungkinan ya. Berkemungkinan. Biasanya 2 ataupun 3 ataupun lebih. Tapi biasanya jarang tuan ya, jarang. Jarang ianya lebih daripada 3. Ya. Pernah berlaku tak lebih 3? Ada ya, ada. Bukan tak ada ya, ada. Ada lebih daripada 3. Terutamanya kalau bottom. Bottom selalu tuan-tuan ya. Bottom maknanya dia akan bottom sikit-sikit dan itu ada selalulah kan. Ada W bottom dan sebagainya lah. Tapi kalau ke atas ni agak jarang lebih dari 3. Selalunya dia first, dia turun balik, second dia naik balik dan third dia naik balik, after that dia akan all the way down lah. Itu selalunya begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kenapa saya pun tak tahu nak jawab lah. Kenapa pasal apa dari 3 je tak boleh nak jawab tuan-tuan dan puan-puan ya. Tetapi itulah yang selalunya berlaku, yang mana apabila dia akan biasanya kalau kata lebih dari 3 tu agak bukan tak pernah berlaku je, pernah berlaku ya, tapi dia agak jarang sedikitlah. Sebabnya berkemungkinan seperti ini ya tuan-tuan ya. Katakan tuan-tuan ada saham. Dia naik tinggi, nak jual tak sempat jual, dia turun balik. Okey, tak apalah, turun balik kan. Dia naik lagi sekali, tuan-tuan, oh tak apalah, ini mungkin lebih tinggi lagi. Kan? Tengok tak pecah. Dia turun balik. Naik lagi sekali macam. Tuan-tuan kata naik terus ke ataupun nak turun, kan? Berkemungkinan besar tuan-tuan akan jual. Sebab apa? Kita dah ada pengalaman yang sebelum ini. Yang pertama tak sempat jual, yang kedua ingat kok boleh naik tinggi lagi, yang ketiga kan, yang ketiga tak jadi ya, kena jual lah juga kan. Jadi itu selalu yang berlaku, itu biasanya adalah 3. Itu saya rasalah mungkin sebab gitulah. Ya, itu adalah kita panggil human psychology lah, itu biasanya berlaku lah. Okay, next question. Okay, soalan seterusnya daripada Muhammad Fatih. Mana lagi bagus? Buy on dip ke buy on breakout? Okay, good question. Buy on dip ataupun buy on breakout. Okay. Dia dua-dua itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Yang terbaik iaitu terutamanya kita buy on dip dah. Ya. Bila buy on dip ini tuan-tuan dan puan ya, tengok trend dulu. Buy on dip apabila market tengah uptrend. Ya. Market tengah uptrend, kita beli buy on dip. Kan? Dan juga buy on breakout. Ya. Kalau kata market tengah turun ini, dia maksudnya biasanya kita akan kita akan beli breakout, kita beli ya. Kita market tengah turun ni, buy tengah turun kita akan beli on dip saja. Tetapi yang terbaik kita beli buy on dip masa market tengah uptrend. Ya. Saya ulang lagi sekali. Market tengah uptrend, kita beli buy on dip. Tapi buy on dip ni bukannya masa dia tengah turun tuan-tuan ya, kita beli ya. Maksudnya maksudnya kita bagi reversal. Yang sebenarnya word yang sebenarnya adalah iaitu breakout and reversal. Ya. Maksudnya kita tengah breakout kita beli dan juga reversal. Bukannya masa tengah turun tu. Dia tengah turun itu kita tak beli ya. Masa kita pada reverse tu baru kita beli. Mazhab ada telah menunjukkan reverse. Sebab apa? Sebabnya kita tak tahu ya. Berkemungkinan yang kita masih kita ingat dah jatuh dah. Rupanya dia jatuh lagi. Tetapi apabila dia jatuh, kemudian dia reverse balik, bermakna kita mengurangkan kita punya risiko kata untuk dia turun balik. Itu sebabnya kita beli maknanya reversal dan juga masa breakout. Itu dua tempat lah, dua reversal. Tetapi masuk untuk reversal juga, iaitu ataupun kita beli on dip tadi, mesti di dalam uptrend. Bukan di dalam downtrend. Itu sebabnya trend penting tuan-tuan dan puan ya. Iaitu kita mesti tahu trend. Tengah uptrend ke, tengah downtrend ke, tengah sideways ke. Ya. Kalau sideways kita beli on breakout. Ataupun kalau kita sideways kita beli dua lah. Breakout ataupun on dip. On dip tu mesti bila on dip? Iaitu apabila ianya dekat base ataupun dekat base maksudnya channel lah. Maksudnya kalau market dengan sideways dia akan buat channel lah. Dan channel tu macam ada bottom pada channel kita beli dan kita akan jual at the top pada channel. Yang ini selalunya kalau orang yang main forex ataupun orang yang buat trading gold ke forex ataupun CPO ke, biasa dia akan gunakan channel ni lah. Itu dia akan beli, dia bahkan channel yang bawah, dia akan jual channel atas. Itu biasa common dia use that lah. But equity kita agak kurang kita gunakan. Ada juga dia gunakan, dia agak kurang sedikit lah. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah kita nak tentukan cut loss untuk memberi peluang formasi wedges lengkap supaya cut loss tu tak terlalu awal? Okey, untuk wedges, macam mana nak cut loss? Sekejap tengok wedges. Saya tengok wedges. Okey, saya tengok bukan.
Stop. Sekejap. Saya tengok kita nak tujuk dekat mana dekat wages ni. Alright. Okay. Ini wages. Alright. So, contohlah wages ni. Baik. Macam mana kita nak tentukan loss untuk wages ni ya? Okay. Biasanya kita akan buat ya, tuan-tuan dan puan, untuk wages ini. Kalau katakan let's say now kita tersalah baca lah. Tersalah baca wages ya. Jadi bila kita nak cut loss ini iaitu apabila sama juga kita gunakan iaitu 1 bit atau 2 bit di bawah breakout. Maksudnya dia breakout dekat sini, dari sini kita akan jual. Ataupun kita boleh gunakan juga iaitu di sini. Bergantung kepada di mana tuan-tuan nak di sini, kita buat di sini maknanya itulah tempat breakout. Ataupun di sinilah, sama ada di sini kan, di sini ataupun di sinilah. Biasanya kita akan gunakan di sinilah sebab di sini adalah lebih tepat ya, iaitu kita panggil maknanya support dan resistance. Jadi ini adalah bukan lebih tepat, maksudnya kita lebih accurate lagi bahawa ianya game is over lah, maksudnya market akan turun terus. Itu maksudnya dari segi in term of wages ni dekat mana kita nak stop loss. Okey. Untuk soalan seterusnya, okey, bagaimanakah kita nak tahu bila best entry ketika falling wedges? Okay, falling wedge. Bila best entry. Alright. Okay, dia bila falling wedge macam ni ya, tuan-tuan puan ya. Okay, macam ini rising wedge, ini falling wedge. Sekejap ya, ini. Okay, ini macam ni, falling wedge ya. Okay. Dia sebenarnya tuan-tuan puan ya, kalau kita ni peka lah, kalau kita peka kita boleh buat. Okay. Tapi tuan-tuan puan ya, sebenarnya ilmu apa yang kita panggil ilmu chart pattern ini tuan-tuan puan ya, ilmu itu mudah untuk kita pelajari, tetapi sukar untuk kita memahiri diri kita. Okay, saya ulang, mudah untuk kita pelajari, sukar untuk mahir. Kenapa? Kerana ianya variable dan ianya sangat kita panggil apa? Sangat very kita panggil subjektif ya. Very subjektif ya. Sangat subjektif kan. Jadi tuan-tuan kalau nak mahir untuk menggunakan ini, tuan-tuan kena praktis ya. Praktis ya. Dulu saya rajin praktis ya. Sekarang saya lama tak praktis sebab saya jarang menggunakan chart pattern. Tapi praktis ya. Memang dulu saya praktis ya. Okey. Tuan-tuan pergi ataupun cari buku yang ditulis oleh Kirkpatrick. Dia ada ataupun pergi website dia kan, kita boleh download tuan-tuan. Kita download dia, banyak chart-chart dia kan, dia bagi exercise kan. Dia bagi 3 exercise. Kita ambil chart tu dan kita draw apakah pattern yang kita nampak. Kan, kita tengok pattern dia bagi chart tu kita draw pattern. Ya dulu saya buat. Ini saya buat tuan-tuan Sebelum ni memang saya buat benda ni. Itu sebabnya saya biasa benda ni. Kita draw pattern apa. Oh, ini pattern apa, ini pattern apa, ini pattern. Lepas tu kita tengok jawapan dia. Dia bagi jawapan sekali. Dia bagi soalan dan dia bagi jawapan tuan-tuan. Jadi kita tengok tu, kita boleh nampak, ini jenis pattern apa, ini pattern apa. Sebabnya untuk kita mahir dengan ini, kita mesti praktis. Sebab ianya very subjektif ya. Kalau tuan-tuan tanyalah kepada beberapa orang lah, kalau ada formation, dah ini tak ada masalah ya. Tetapi kalau tanya beberapa orang, ianya akan memberi jawapan-jawapan yang berbeza ya. Berbeza. Orang tanya ni, ini dia kata wedges, ini kita triangle dan sebagainya. Ianya akan memberi jawapan yang berbeza-beza. Baik, untuk menjawab soalan tuan, di manakah kita nak membeli ya? Back to the question atau back kepada asas, iaitu support dan resistance ya. Apabila turun ya, contohnya di sini ya. Di sini ya, dia turun ya, dia naik, dia turun, dia naik. Ini sudah menjadi support. Ya. Jadi kita beli, dia turun sampai balik ke support, dia rebound saja, that is where kita beli. Secara tepatnya ataupun yang paling tepat iaitu apabila dia breakout ya. Apabila dia breakout di trend line. Maksud trend line ni trend line apa? Iaitu downtrend. Kenapa dengan downtrend? Sebab a series of lower high ya. Ini downtrend tu nampak ya? Downtrend ya. Downtrend. Dan bila downtrend ini, dia break the downtrend ini, itu betul kita beli. Kan? Itu yang kita beli. Tepat yang kita nak beli, iaitu breakout the trend line. Okey.
Dan sekarang ini, tetapi kalau kita tahu, oh ini wedge alright, ini wedge cantik. Kita tengok di sini, iaitu apa kita panggil, iaitu support. Dia rebound saja di support ini, that is kita entry. That is where is the best entry. Tetapi tuan-tuan dan perempuan ya, jangan kejar best entry. Ya. Sebab kalau tuan-tuan mengejar best entry, tuan-tuan akan rugi. Sebab apa? Ianya akan menyebabkan kita cuba untuk beat the market. Ya. Mungkin tuan-tuan menang tapi duit hilang. Ya. Sonok je lah. Oh, yo best. Aku beli tempat yang paling best, paling rendah sekali. That's it. Tapi tuan-tuan tak ada buat duit. Percaya tak saya? Ya. Jangan cari best entry. Ya. Jangan cari best entry. Maknanya kita beli, tengok, okey, dia rebound, baru kita beli. Kalau kita best entry kat mana? Dekat betul lah kat ujung ni ya. Tang sini. Tang sini kita beli. That is the best entry. Yes. Cuma rasa seronok saja ya. Tapi agak sukar. Kenapa? Berkemungkinan best entry sini dia akan drop lagi. Jadi kita nak beli ni tuan-tuan ya. Kita mesti tunggu confirmation. Maksudnya market dah naik. Baru kita beli. Bukannya kita market belum naik lagi kita dah beli ya. Kalau tuan nak best entry, tuan kena tunggu market tu belum bergerak lagi. Baru best entry. Dia itu saya sarankan, jangan go for best entry. Maknanya dia entry yang dia dah reverse, baru kita enter. Okay? Alright. Itu jawapan saya lah. Terima kasih. Okay, next. Okay, soalan seterusnya. Okay, time frame yang sesuai untuk mengesan trend market. Daily ke, weekly ke ataupun monthly? Untuk mengesan trend. Trend market. Untuk mengesan trend, tuan-tuan dan puan ya, kita akan menggunakan top to bottom. Yang pertama, kita akan gunakan monthly. Kita tengok monthly. Monthly tu naik ke turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok weekly. Yang ketiga, baru kita tengok daily. Jadi kita akan tengok sequence dia. Maksudnya monthly, weekly dan juga daily. Yang cantiknya, monthly naik, weekly naik, daily naik. Cantiklah tu. Kan? Berkemungkinan juga monthly naik, weekly turun, daily naik. Maksudnya kata bukan kenapa? Kerana pasaran ini dia bukannya kata bergerak sekali saja ya. Mungkin dia kata maksudnya monthly tengah naik, weekly tengah membuat correction. Daily memulakan trend yang sama dengan monthly. Jadi itu yang kita nak tengok. Jadi kalau kita tuan-tuan menjawab soalan tuan tadi, iaitu kita tengok tiga lah. Monthly, weekly dan daily. Yang mudah untuk kita tengok iaitu yang paling mudah biasanya kita gunakan weekly dulu. Sebab apa? Weekly ni agak mudah kita tengok untuk melihat iaitu dia punya trend. Sebab kalau monthly kadang lambat sangat ya. Kerana dia agak terlalu panjang. Tapi kalau tuan-tuan soalan long term punya trader, untuk long term biasa kita tengok monthly dan kita akan tengok weekly, kita tengok daily ya. Siapa yang tengok monthly ni tuan-tuan ya? Fund manager yang besar-besar, iaitu big fund manager yang memegang duit berbilion-bilion ni tuan-tuan ya. Dia orang ni tak pandang setakat untung 5%, 10% tuan-tuan ya. Dia target adalah jauh besar ya. Dia target a big market. Sebab sekali beli banyak ya, bukan beli sikit ya. Dia orang ni macam kapal besar ya. Maknanya sekali dia jalan besar ya. Dia tak berhenti pun tak boleh berhenti. Jadi dia akan melihat monthly dulu tuan-tuan. Itu bezanya dengan kita lah. Kita tengok kecil-kecil ya. Tapi dia orang ni dia akan tengok big wave. Big wave maknanya dia orang tengok monthly. Dia tengok monthly tu naik, okey barulah dia orang nak masuk ke dan sebagainya. Itu big fund manager. Itu dah dia punya yang akan tengok. Dia akan tengok monthly dulu. Dia kemudian boleh tengok weekly dan sebagainya. Okay, next Syah. Okay, soalan seterusnya. Tadi Tuan Haji ada mention pasal probability untuk chart pattern menjadi adalah 70% hingga 80%. Maknanya yang 20% tak menjadi itu normally disebabkan faktor apa? Contohnya sentimen ke? Okey, ianya dia tidak begitu tuan-tuan puan ya. Sebabnya kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa ianya tak menjadi ya. Kenapa ianya tak menjadi? Sebab dia banyak faktor, bermacam-macam faktor lah kan. Because dalam dunia ini kita tidak ada satu benda yang pasti ya. Dalam dunia ni yang pasti tuan-tuan puan ada dua je. Dalam dunia yang pasti tuan. Yang pertama adalah mati. Yang kedua adalah cukai. Itu je yang pasti tuan-tuan puan. Yang lain semua tak pasti tuan-tuan puan. Jadi kepastian ni kalau kata 70 to 80% kepastian itu adalah sangat tinggi. Sebenarnya ianya sangat tinggi tuan-tuan puan. 70 to 80% kepastian pasti itu adalah sangat tinggi sebenarnya. Dan juga apa sebab dia? Bermacam-macam sebab. Ya, bermacam-macam sebab. Maknanya tak adalah there is no such thing ataupun tidak adalah satu teknik yang kata 100%. Tak ada ya tuan-tuan puan ya.
Dan juga tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, contohlah kita tengok macam robot advisor lah ya. Robot advisor lah. Jarang ya ada robot advisor yang trade menggunakan pattern ya, tuan-tuan dan puan. Kenapa? Sangat subjektif. Itu sebab dia. Ianya sangat subjektif. Ada tak? Ada ya. Macam contohnya macam saya gunakan Metastock. Metastock kita boleh buat ya tuan-tuan dan puan ya. Kalau saya gunakan Metastock, saya boleh buat. Contohnya saya nak cari pattern apa? Kita nak cari katakan pattern triangle contohnya kan. Saya lukis triangle kat situ, dia akan cari dekat mana, dia akan scan semua stock dan dia akan tunjuk dekat mana ada triangle. Boleh dibuat tuan-tuan dan puan ya. Tetapi ianya very subjektif. Subjektif. Kalau ianya objektif, kan, tuan-tuan tak ada peluang ya. Tuan-tuan tidak akan ada peluang. Sebab apa? Kita tak boleh nak fight dengan iaitu robo punya traders. Maksud robo trader maksud apa? Maksudnya adalah robot and trading. Contoh ya. Itu sebabnya agak sukar tuan-tuan dan puan ya. Kalau tuan-tuan ni jenis yang beli masa breakout. Memang sangat sukar. Sebab apa? Robo ni memang dia gunanya tu. Dia akan beli masa breakout. Ya. Mana intelligent sikit, dia akan turun breakout kan. Itu lagi dahsyat ya tuan-tuan dan puan ya. Itu lagi dahsyat. Turun dia akan breakout kan. Jadi kita ni beli masa breakout, tengok lepas breakout dia akan turun balik. Nah, itu sebab kita weekly. Dia sebabkannya robo ini adalah banyaknya adalah iaitu dia main intraday dan sebagainya. Sebab robot-robot ini ianya adalah cepat. Ya. Dan ianya dia main cepat dan juga kecil. Maknanya dia untung 1 sen dia dah keluar. 1 sen dah. Itu sebabnya dia very fast. Ini adalah robo punya style lah ataupun punya robot lah. Jadi kita nak fight dengan robot agak sukar ya. Sebab dia cepat ya. Mata kita kecepatan robot ini tuan-tuan dan puan ya, lebih cepat dari mata tuan berkelip. Bukan tangan ya, lebih cepat dari mata kita berkelip. Dia tindak. Itulah ya kecepatan of the robot lah. Okay. Jadi, tuan-tuan dan puan, satu kelebihan ya, dalam chart pattern ini, iaitu robot agak ke belakang sikit dengan chart pattern ini. Walaupun ada ya, tapi tak segitu popular dan juga agak sukar untuk robot ini. Kenapa? Kalau saya sebutkan tadi, iaitu ianya banyak variable dan juga banyak ketidakpastian dan juga banyak cara lah. Banyak cara maksudnya banyak ketidakpastian ya. Jadi maknanya ia tak boleh. Robot ni tak boleh ya. Robot ni yes and no saja ya. Dia tak boleh fikir ya tuan-tuan dan puan ya. Dia boleh fikir walaupun ada kita panggil intelligent apa kita panggil lah AI ke kan, artificial intelligence ke semua tu, tetapi dia tak boleh berfikir seperti manusia tuan-tuan dan puan ya. Itu berbeza sedikit. Kita boleh nampak contohnya kita kata triangle kan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan beritahu pada komputer macam mana rupa triangle. Kalau kita beri triangle tersebut, kata degrees yang kata line ini 5 degree itu saja. Dia lari sikit, dia tak nampak triangle dah. Tuan-tuan ya. Itu sebab robot ya tuan-tuan ya. Walaupun ada AI yang lebih sikit, tapi masih lagi sukar. Tapi kita manusia, kita boleh tengok kenapa kita nampak iaitu kita boleh bayangkan, kita boleh imagine ya. Contoh apa kita imagine ya. Contoh malam-malam, gelap malam kan. Kita nampak dari jauh, nampak macam lembaga je. Rupanya daun pisang tuan-tuan. Padahalnya tengok kita macam lembaga. Itu kita bayangan kita ya. Sama juga macam ni. Pattern ya. Pattern ni ada bayangan. Kita nampak. Oh macam ni. Ini adalah triangle. Atau ini adalah wedge. Jadi kita tahu pattern itu. Bayangan kita. Dan kita boleh agak apa yang akan berlaku. Yang akan datang. Saya minta maaf. Mungkin tuan-tuan tak faham. Tetapi kalau tuan-tuan praktis. Tuan-tuan akan faham. Tuan-tuan praktis dengan this chart pattern. Tuan-tuan akan faham apa maksud dia. Ya. Tuan-tuan faham mengenai cara teknik dia dan tuan-tuan akan tengok banyak chart, tuan-tuan akan faham apa maksud dia tu. Ya. Okay, Syaz, next one. Okay, soalan seterusnya, bolehkah Tuan Haji ulas sikit pasal false breakout? Macam mana kita nak hindar daripada terbeli counter sebegini? Okay, good question. Very good question. Okay. Macam mana kita nak hindar false breakout? Okay. Tuan-tuan dan puan-puan ya, jawapannya tak boleh. Kita tak boleh nak hindar ya. Kita tak boleh nak hindar false breakout. Sebab apa? Sebabnya adalah ianya memang perkara yang biasa. Nak hindar boleh juga, boleh. Tetapi ia akan jadi lambat ya. Maksudnya macam mana? Ni contoh ya. Dia siap. Saya tengok kat mana contoh tadi. Okey. Kita tunjuk contoh macam mana contoh ya. Contoh macam ni. Kita pergi balik ke let's see this one. Alright. Nah, yang ni ya. Ini mana ada false breakout. Okey, ini false breakout ya. Oh, tak ada sini. Ini bukan false breakout.
Okey. Macam ni ya. Ni force breakout. Okey. Ini kita bagi force breakout lah. Ni force breakout ni. Itu tuan-tuan dan puan ya. Kita nak kita hindar yang agak sukar ya. Atau macam ni ya. Macam ni dia kalau ini tak ada sini, bukan sini. Ini bukan ya. Ini bukannya. Ini adalah line ini di draw selepas yang ini this one dengan this one tuan-tuan dan puan ya. Bukan di sini. Di sini bukannya. Sini dengan sini ya. Maknanya selepas ini baru line tu valid ya. Okey. Jadi ini bagi breakout ya. Ini breakout. Macam ni tak hindarkan breakout. Boleh. Iaitu kita gunakan filter system. Ya, itu pun tak tepat tuan-tuan dan puan ya. Filter ya. Maksud filter contohnya. Apabila ia je breakout trend line, berapa persen filter? Ianya bergantung kepada apa jenis instrumen. Tuan-tuan kena lihat juga. Biasanya kalau kebiasaan ni contohlah. Contohnya yang kita mesti gunakan ialah di dalam komoditi ya. Dalam komoditi ke, dalam forex ke sebagainya. Sebab kita tahu contohnya itu gold. Ataupun minyak contohnya kan. Minyak mana yang dah mahir tu, yang dah mahir dia tahu dah. Okey, gold ini banyak mana dia punya kenaikan, penurunan dia dalam satu hari atau dalam satu minggu. Kan dia dah boleh tahu dah, dia dah mahir dah. Kan jadi tahu iaitu mana kenaikan arah dia. Jadi kalau macam ni, contohnya macam ni, iaitu kita tak tahu ya, dia tak tahu. Kecuali dengan filter. Itu saja kita boleh tahu. Kecuali dengan filter. Ya. Jadi macam mana kita nak mengelakkan perkara yang berlaku ya, iaitu kita ada apa yang kita panggil stop loss. Dia breakout. Yes, tapi kita ada stop loss. Bermaksud kita mengurangkan kerugian kita. Sebab dalam trading kita mesti ada rugi. Wajib ada rugi ya. Sebab apa? Kalau kita tak rugi kan. Tak nak rugi boleh ya. Dalam trading senang je tak nak rugi ya. Tuan-tuan yang masuk. Tuan-tuan tak beli, tak rugi. Kan? Tapi tak untung lah. Kan? Jadi kita nak untung, kita kena ambil risiko. Dan macam mana nak kita mengurangkan risiko kita? Iaitu kita ada stop loss. Bila kita ada stop loss, contohnya macam ni, dia naik. Dia naik dan dia breakout. Bila dia breakout, dia turun balik, kita ada stop loss. Jadi kita stop loss, kita mengurangkan kerugiannya. Jadi itu adalah caranya untuk kita mengurangkan kerugian untuk kalau sekiranya berlakunya force breakout. Tapi kalau kata untuk tujuan hanya untuk filtration, boleh juga, tetapi ianya menyebabkan kitanya profit margin akan menjadi kurang. Kecuali tuan-tuan long term ya, itu berbeza lah. Okey, soalan terakhir untuk Tuan Haji. Ramai yang tanya, apakah nama website dan buku yang nak buat latihan tadi yang Tuan Haji ada cakap tu? Okey, nama buku dia adalah Encyclopedia of Chart Pattern oleh Kirkpatrick. Sekejap, saya cari sekejap. Kirkpatrick Encyclopedia Chart Pattern. Ini dia. Okey, sekejap saya share dengan tuan-tuan ya. Okey. Harga dia pun okey ya. Tak nak harga dia okey lah juga harga dia. Sekejap saya share dengan tuan-tuan. Inilah kalau tuan-tuan nak beli. Ataupun pergi ke dia punya website dia. Website dia apa dia website dia? Apa website dia? Nantilah saya cari dalam ni. Saya letak dalam saya punya Facebook lah. Saya letak saya punya Facebook. Nanti saya cari apa nama website dia. Kemudian tuan-tuan boleh tengok. Okey, ini adalah dia punya buku. Encyclopedia of Chart Patterns. Ini. Harga dia adalah harga dia berapa Encyclopedia of Chart Pattern ni harga dia tak silap saya 500 lebih ya. Encyclopedia of Chart Pattern berapa harga dia? Ni Encyclopedia of Chart Pattern ni. Ini. Harga dia 508. 500 lebih sah. 500 saya tuan-tuan ya. 500 lebih tuan-tuan ya. Tak lama sangat ya. 500 je. Tapi berbaloi lah tuan-tuan ya. Kalau kita beli, kita praktis lah. Kalau beli simpan tak guna tuan-tuan ya. Kalau beli simpan dalam lemari saja tak guna. Ya. Tuan-tuan beli buku ni, baca sampai lunyai. Boleh baru boleh. Ya. Maknanya kita praktis dan kita praktis. Ada website dia pun ada ya. Kalau tuan yang percuma pun ada website dia. Maknanya dia bagi semua pattern-pattern tersebut. Kemudian kita praktis. Sebabnya kalau kita nak praktis, tak siapa nak check kan. Jadi dengan ni dia bagi worksheet dan kita gunakan tu, kita download, kita draw lah. Apa yang ada ya. Tapi semua US stock lah. Kita draw dan sebagainya, kemudian kita tengok jawapan dia. Sama ke tak sama. Jadi itu cara kita praktis. Dan itulah juga cara yang saya buat, yang saya praktis. Tuan-tuan buat.
Jadi kalau saya boleh buat, tuan-tuan juga boleh buat lah, kan? Itu teknik yang kata untuk memahirkan diri tuan-tuan dan perempuan dengan chart pattern. Okey. Okey, terima kasih Tuan Haji di atas perkongsian pada hari ini. Okey, izinkan Syaz untuk berkongsi. Sekejap. Nama. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey. Okey, izinkan saya untuk berkongsi tentang Bursa Academy. So, Bursa Academy ini merupakan one-stop learning platform yang provide investor untuk mencari bahan bacaan berkenaan perdagangan ataupun pelaburan, dan anda boleh layari di www.bursaacademy.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang terpapar di skrin anda. Okey, untuk next webinar iaitu pelaburan saham syariah pada hari Jumaat 3 September 2021, 8.30 malam hingga 10 malam, dan registration link Syaz ada letak dekat chat box, so anda boleh register sekarang, and Syaz akan letak lagi sekali untuk anda register. Okey. Untuk kepada soalan-soalan yang tadi yang Syaz tak dapat baca tadi, anda boleh DM dekat Tuan Haji punya Facebook iaitu Mentor Saham Haji Zainal Arifin, ataupun dekat website beliau iaitu mentorsaham.my. Okey, terima kasih Tuan Haji untuk malam ni. Dan semoga kita jumpa lagi tahun depan ataupun akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang hadir pada hari ini dan yang sebelum ini juga lah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang sudi hadirkan diri pada hari ini dan meluangkan masa, especially esok walaupun cuti tapi anda boleh meluangkan masa untuk bersama kami. Dan terima kasih sekali lagi untuk Tuan Haji Zainal Arifin. Selamat malam dan selamat Hari Merdeka. Ya, selamat malam, selamat Merdeka. Merdeka! Okay. Right. Terima kasih Tuan Haji. Bye. Yes, bye.